Dengar. Boleh dengar Okey. Senang juga Discord ni rupanya, Bat. Dulu-dulu tak nak pakai. Kan? Clear. Alif. Lagi senang. Tak ada buffer-buffer kan. Lagi simple. Tak ada aku pening-pening. Okey. Itulah. Dia pun tak makan banyak bandwidth kan. Okey, tak tahulah bandwidth banyak mana. Okey. Satu nak tambah wave 5 tadi Kita ada few syarat asas. Yang pertama tadi syarat asas. Ini syarat tak boleh langgar. Untuk motif. Yang pertama wave 2, kisah wave 2 tadi Wave 2 tak boleh, tulislah habis. Tak boleh bawah wave 1. 2, wave 3 bukan terpendek. Dan yang ketiga, wave 4 tak boleh masuk wave 1. Okey. Itu syarat asas untuk motif. Saya ada few penambahan sekiranya motif ni membentuk wave 3 ataupun kita memang jangka dia motif. Kita nak categorizekan dia sebagai motif. Ada few syarat yang saya tambah. Yang pertama, wave 2 wave 2 pula. Wave 3 161.8% Fibo extension wave 1. Okey, maksudnya 1618 kali ganda lebih panjang daripada wave 1. Nombor 2, wave 5 kena ada divergence. Okey, ini adalah syarat tambahan saya untuk motif. Mana dia kena XM? Okey, boleh. Tanya soalan, tanya. Ya, sila. Kalau contoh kita mau masuk di wave, contohnya macam itu wave 1, sedia wave 2 kan. Okey, wave 2 ni tak boleh lebih daripada yang mulaan daripada wave tu. Okey, kita sekarang di wave 2. Contoh kita mau masuk di wave 2 tu, macam mana kita mau pastikan bahawa dia tak turun lagi? Okey. Kita sekarang ni, adakah ini satu trend? Nanti lepas ni. Sekarang ni ini baru satu siri. Fahamkan apa itu trend. Trend, bila movement ni ada trend? Movement ini ada trend bukan dekat 2. Bukan dekat 1. Anda 1 ni buat higher high. Kalau dia cuma buat satu structure 1, itu bukan trend. Dia jadi trend the moment dia break out 1 ni. Dia break out 1 ni. Kalau dan break out 1, 2, 3, 4, 5. Dan sama sifat-sifat seperti yang ini tadi. Sama sifat-sifat dia dan ada divergence. Di situlah kita ada satu yang kecil. Faham tak? Ingat tak yang ni tadi? Satu yang kecil. Ni. Satu yang kecil dalam satu yang kecil ni, yang ini. Then kita dah ada siri. Itu baru trend. Pada semasa 1, 2 tu belum ada trend. Mana mouse aku ni? Okey. Masa sini tak ada trend. Masa ini tak ada trend. The moment dia break out dalam skala yang lebih kecil dia break out dalam struktur yang lebih kecil. Lepas ni saya habiskan satu yang mengenai motif ni. Kita belum campur cerita struktur lagi. Kita baru cerita pasal sifat-sifat wave. Belum lagi masuk pasal incomplete sequence dengan momentum sequence. Belum. Kita baru cerita pasal satu sifat. Dia ada 3 jenis untuk pergerakan yang membawa kepada trend. Ini pergerakan yang pertama, iaitu pergerakan motif. Kena fahamkan, dalam elliott wave, the whole structure ini adalah satu balik yang besar. Faham?
ataupun A, ataupun 3, ataupun 5 dalam yang lebih besar. Boleh yang ini? Okey, boleh. Okey. Lepas tu kita ada struktur pembetulan. Okey, struktur pembetulan itu adalah korektif. Okey, sebelum kita cerita pasal struktur pembetulan, selain daripada motif, kita ada dua lagi struktur yang membentuk trend, iaitu dikenali sebagai extension. Extension berlaku macam ni. Extension ni adalah benda ni. Ini adalah satu struktur yang orang pun kata susah nak tengok, susah nak faham. Sebenarnya dia pun simple macam ni. Kalau anda sedang lukis cat dan anda dapati pergerakan dia kan, dia dah cukup wave 3, dah macam ni. Dia cukup wave 3, dia tengah buat wave 3, tiba-tiba dia masuk balik. Kita katakan, oh ini tak lengkap lagi. Dia masuk balik dan masuk balik kepala satu ni. Satu. Ingat, kalau kita tengah kata 3, satu, dua, awal sangat saya letak 1, 2 macam tu. Dia masuk balik, dia masuk balik macam ni. Lepas tu dia naik. Ingat, dalam 3 ni kan ada sini ada 1, 2, sekejap tukar color. Macam mana nak tukar color? Okey, 1 color hitam. Okey, ini 1, 2, dan lepas tu dia naik. Ini naik. Macam mana nak tukar color? Pening kepala aku buat pakai benda ni. Okey. Dia naik 3. Lepas tu kan, dia turun balik. Ingat, kalau ini 1, 2, lepas tu kita ada 3 dan kita tengah tunggu 4. 4 dia masuk 1. Kalau kita tengok macam ni, kalau kita sedang jangka wave 3 kat atas ni, ingat syarat yang ini tadi, wave 4 tak boleh masuk 1. Tapi sekarang ni dia masuk macam ni. Kalau ini berlaku, apa yang kita akan buat? Kalau kita nampak RSI, 4 dia tenggelam kaki pula. Okey. Kalau kita nampak RSI dia membuat sini ada divergence, 1 cukup 1, 2, lepas tu naik buat high, turun balik, dan dekat sini dia buat high balik. RSI dia tetap membuat higher high. Kalau ini berlaku, kita akan lukis dia sebagai yang lagi kecil, iaitu 1 biru. Mana color ni? Tadi ada color, ni tak ada color dah. 1, mana dia punya color? Okey. Ni 1 yang biru. Ini 2 yang biru. Faham? Kalau dia masuk balik, RSI dia tetap membuat higher high. Dia masuk balik. Kalau kita tengah jangka wave 3, dia masuk balik. Selagi dia dalam struktur yang sama, RSI dia tak ada buat libas, tak ada thread ke bawah, kita akan letak 1 dalam color merah pula. Kita akan extend dia. Kita akan extend dia naik. Kalau dia buat macam ni. Ini yang sedang kita jangka untuk gold sini contohnya. Ini yang kita jangka untuk gold selepas ini. Ini dekat H4. Ini yang sedang kita jangka untuk gold. Kawasan sini nanti. 1, 2, dekat macam ni kawasan pergerakan ni 1, 2, 1, 2, dan dalam ni pun ada 1, 2, 1, 2 yang kecil. Kalau anda tengok RSI dia tetap membuat high sampailah dia reset. Ini yang saya panggil reset. Bila dia reset baru kita katakan, oh ini habis. Nampak? Dia buat high balik, baru ada divergence. Baru kita habiskan struktur ini. Sebab sini dah reset. Nampak reset berlaku sini? Nesting. Baru jelas fractal apa tu. Yep. Anda kena gabungkan dia dengan RSI. Kalau lagi malas,
anda letakkan stokastik. Saya tak gemar letak stokastik sebab dia terlalu bercelaru. Saya lebih gemar guna RSI. Sebenarnya momentum tu stokastik yang kira momentum. Anda tengok yang ni, lekuk-lekuk dia. Lekuk-lekuk dia lagi jelas. The moment dia reset, oh ini habis. Kalau tak lukis pun tak apa. Itu adalah extension. Itu extension. Anda dapati RSI dia duk batalkan divergent, naik. Ataupun wave 2 dia masuk balik satu, anda akan extend. Katalah anda dapati 1, 2, 3, 4 dia buat macam ni. Katalah dia buat macam ni. Okay. Baik. Macam buang 3 tu. Okay. Dia buat macam ni. Kita dah tanda satu kat sini tadi. Satu dalam yang color apa tadi? Color merah. Dua. Lepas tu satu dalam yang hitam. Dua dalam yang hitam. Lepas tu kita tengok turun balik. Tapi masa dia turun kecil ni, anda dapati kan RSI dia, katalah RSI tiba-tiba kan, yang kecil ni RSI dia buat besar macam ni. Biarpun dia kecil, tapi RSI dia nampak reset. Kalau itu berlaku, sini satu. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5, itu yang 5, 9, 13. Faham tak? Yes, ni Fazlin. Ni cerita dia. The moment anda tengok RSI dia breakout, nampak kecil kemetut dia kan. Anda tengok jumlah lekuk dia, 1, 2, 3, 4, ataupun even ini kalau tak buat high macam ni, dia buat macam ni. Even dia buat macam ni. Anda kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5 dan ni. Dan kalau anda tengah extend 1, 2 kan. Kalau itu berlaku, kalau dia tak high macam ni turun, ini 1. Kalau dia macam ni, ini 1. Ini masih okey. Ini masih 1, 2. Ini adalah reset kepada ini. Kalau dia buat macam ni, ini reset daripada chart sini. Sini mungkin 1, 2 yang ini. Ini mungkin 1, 2 yang ini. Kalau dia reset macam ni. Tapi kalau dia membuat high, kalau dia buat high macam ni, dan sini masuk tetapi RSI dia reset, ini 1 merah. Ini 2. Faham ni? Faham Fazil? Extend ataupun diagonal, ini cara beza dia. Jadi ini instead of kita extend, dia akan jadi diagonal. Yep. RSI H1, H4, H1 ke bawah. H1 tu utamanya. Mana-mana Wimon dah 2 kali tanya. Kalau anda tengah tengok M15, anda tengok M15. Kalau anda tengok H1, anda tengok H1. Kalau anda tengok contohnya macam ni, macam apa tadi? Gold. Macam gold tadi kan. Ini nampak jelas. US 500. US 500 kan. Kita ambil RSI ni. Macam mana kita tahu dia extend lagi ke ataupun dia ni ataupun dia nak habis. The whole thing ni bisa jelaskan Jumaat lepas, selagi dia tak break RSI, ni tak ada apa-apa. Tapi kita akan terus extend dia. Time frame yang anda trade? Dia tak ada satu jawapan. Dia kena tengok. Kalau time frame, kalau nak faham lah sebab ramai biasa guna MT4, MT5 yang ada H1, H4. Kalau tanya saya, mana senang tengok RSI, saya selalu tengok H8, H2. Kadang-kadang kat situ, anda yang kat mana time frame yang anda nampak RSI dia jelas. Anda kena tukar-tukar time frame dia.
H5, kat mana yang anda nampak lekuk RSI dia jelas. Nampak macam 4 ni kan, sini jelas. 1, 2, anda tengok channel dia jelas. Anda main-main dengan dia punya time frame ni. Dia tak ada M15 H1, tak ada. Anda kena tukar-tukar dan tengok kat mana. Ini satu lain, ini satu lain. Jadi anda tengok kepada yang jelas. Extension tu yang susah sebenarnya. Kunci dia tengok momentum dan kira lekuk dia. Kalau tiba-tiba momentum dia naik turun macam ni, jelas 5 wave, instead of satu tadi kat sini, sini jadi satu. Faham? Kalau dia tiba-tiba RSI dia buat macam ni. Ini thread. Yang ini thread tu. Then satu kita kat sini. Kalau dia tak buat, kalau dia tak macam ni, dia masih sama macam ni, kita akan extend. Ini akan jadi satu biru. Mana aku punya color ni? Satu. Ni jadi satu biru. Dua biru. Kalau selagi dia dalam satu channel, yang ini bergerak satu channel, dan sini pun anda akan dapati dia tak break. Dia cantik, dia naik. Selagi dia tak bawah ni masih ada incomplete sequence. Kalau dia tak sampai satu, contohnya macam ni, anda boleh trade wave 2. Dalam ni pun ada incomplete sequence, anda boleh trade dia. Boleh? Okey, extension. Ada soalan untuk extension? Extension untuk ada 3 tempat ya. Extension berlaku sama ada dekat wave 1. Kalau anda tengok kan, dalam ni kunci dia nak tengok extension ni sebenarnya adalah kepada RSI sini. Kalau dia terus menaik, macam sekali lagi kita ambil contoh gold tadi ya. Satu ni dia naik, dia buat high, terus dia high kan. Dan dia tak break structure. Dekat sini tak break structure. Ini nampak macam satu kumpulan. Then kita akan extend dia. Sampailah kita jumpa divergence. Ingat, goal sini. Bila kita cerita, ni divergence. The moment nampak divergence, wave 5, nak ujung dah. RSI terbatal, extend. Wave 5 hujung. Pegang yang ni Kalau dia divergence, anda sedia untuk dia thread. Faham tak? Sedia untuk dia buat cherry berry. Faham? Anda nampak divergence, anda sedia untuk dia cherry berry. Kalau ada incomplete sequence, momentum sequence, anda trade. Kalau tak ada, tunggu dia buat high baru. Selagi dia tak batalkan RSI sebelah. Kalau dia thread, itu structure baru. 2 ni kita boleh trade tak? Boleh. Sebab 1, 2 sini dah ada 16, 18. Kalau dia tak jadi 1, 2 pun dia boleh jadi 3, 4. Jangan. Kau trade ingat EW, orang ingat kau buat apa, kau buat Fibo dalam tandas. Payah tu. Faham? Kalau dia bukan 1, 2, ini 3 dan 4. Apa-apa hal pun dekat sini masih naik. Faham? Itu je. Okey? Okey. Ada soalan mengenai ini, extension ni benda yang paling susah. Betul? Ya. Siapa? Hilanglah suara dia. Okey. Itu tadi adalah untuk extension. Jadi biasanya sama ada extension berlaku dekat wave 1. Kalau extension biasanya salah satu tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu buat 1, 2. Ini extension wave 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak cukup. Sekejap.
Macam ni. 1, 2, 1, 2. Lepas tu 3, 4, 5, 1, 2. Kalau dia macam ni ini extension dan lepas tu dia turun besar balik. Dia turun besar balik. Itu extension wave 1. Itu contoh dia lah. The whole thing ni semuanya 1 contohnya. Ni anda nampak lekuk dia naik je. Itu extension dalam satu. Pening. Tak apa. Dia kena dibuat dekat cat. Dia tak dapat belajar macam ni. Suatu saya bagi cat. Sambil kalau anda tak pernah lukis dia, anda dengar saja memang pening. Boleh tak buat contoh di chat yang macam maksud saya chat yang clear, yang apa-apa sajalah start daripada 15 minit, cuba try. Dia tak Saya ada. masih pening lagi kepala saya lah. Dia tak dapat buat elite wave 15 minit, lepas tu hidupku matiku dekat 15 minit. Dia kena time frame besar turun ke time frame kecil. Mengarut buat dekat 15 minit, lukis satu structure, aku trade dekat sini. Tak apa, faham cerita besar. Tak dapat. Tak, maksudnya structure yang di 15 minit tu kita sebagai contoh lah. Contoh yang macam apa ni, maksud sebab kalau yang macam yang besar ni kan payah sikit. Cuba yang di 15 minit ni kita buat contoh saja. Dia 1, 2 macam tadi tu. So, dia tak turun. payah 15 minit, 1 saat pun boleh. Cuba 1 saat pun boleh. Dia structure ni wujud di semua time frame. Semua time frame. Ini wave 3. Ini wave 4. 1 hour. Tak payah 1 hour. 5 minit. 5 minit try cuba. Sama je. Dia sama. Everything. Cuma dia macam brokoli. Kecil. Bayangkan, satu saya gunakan cat yang tak ada, bayangkan ni tak ada time frame. Tak ada. Cumanya time frame kecil lagi banyak lekuk. Jadi kalau anda nak buat dia time frame kecil, boleh. Tapi kalau anda nak monitor macam saya monitor banyak cat. Mustahil nak tengok H1 ke bawah. H1 ke bawah mustahil. Jadi saya tahu saya tak dapat nak tengok banyak sangat cat sampai H1 ke bawah. H1 saya berhenti kat H1. Tapi kalau anda memang duduk depan cat dan saya tahu ada orang yang boleh lukis. Boleh. Saya ada seorang trader, dia boleh lukis cepat. Paling kecil saya tengok adalah M5. Boleh. Dia buat 72 cat juga, sama macam saya. Dia buat M5. Tapi hidup dia memang depan cat lah. Itu je. Okey. Balik kepada cerita extension tadi ya. Okey, dia berlaku dalam salah satu siri zeta. Katalah wave 1 ni extend. Wave 1 extend. Okey, wave 2, wave 3 tak extend. Wave 3 macam ni. Wave 3, wave 4 dan wave 5. Itu contoh extension. Kita akan nampak cat yang berupa macam ni. Cat berupa macam ni. Contohnya macam banyak je. Kejap kita buka apa ni. Ini GJ. Okey, contohnya. Okey, ini adalah extension wave 3. Ini contoh extension wave 3. Kejap. Yang kecil ni extension dalam salah satu. Dia akan dekat salah satu time frame. Biasanya saya akan extendkan wave 3 kebiasaannya. Dia boleh je main-main. Ini 1, 2. Boleh je tukar. Tapi kebiasaannya untuk currency dan saham, wave 3 ni yang extend panjang macam ni. Nampak? 1, 2, 3 yang biru ni. Salah satu. Kalau tak cat anda jadi anda akan extendkan satu. Jangan extend semua time frame. Pengsan. Salah satu time frame yang extended. Jadi kalau kita nak masuk di yang wave 3 tu, belum. Kita belum cerita pasal structure lagi, belum. Ini kita baru cerita macam ni. Biasa kan kita belajar benda ni kan. RBS SBR kan.
Ada tak belajar benda ni? Ada. RBS, breakout, masuk macam ni kan? Ada. Okey. Sekarang ni, kita baru cerita sini. Kita belum Oh, lagi cerita bahagian ni. baru satu lagi. Okey. Sorry. Satu, dua. Dalam kita baru cerita 1, 2, 3, 4, 5. Dekat Oh, sini dalam kita structure belum tu. letak. Okey. Jadi fahamkan, itulah elite wave. Orang, kalau anda fahamkan bahawa anda fahamkan trend tu. Kita sedang cerita bahagian sini. Saya belum cerita structure lagi. Kita baru saja cerita sifat-sifat yang membentuk satu structure. Tu yang maksud saya tadi dengan benda ni. Dengan benda ni, iaitu semua ni cuma satu. Belum lagi. Kumpulan Faham. ataupun campuran-campuran benda ni yang jadikan trend. Kita sampai pukul 3 pagi. Euro pukul 3 pagi. Malam besok pun boleh. Kalau nak stop, asalkan saya habis pasal motif malam ni. Memang kita ingat elite wave dia ada extension. Time class pun ada extension kan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 faham Ataupun 1, 2, 3 ni yang paling biasa dalam apabila contoh apabila anda ada satu peristiwa besar menyebabkan sentimen besar dalam pasaran. Contoh COVID-19. Contoh COVID-19. Anda biasanya nampak satu extent. Yang pertama tu contohnya adalah kepada saham sekarang ni. Kepada pasaran saham di mana kita ada extension keseluruhan benda ni adalah satu wave besar. Bukan H4 daily dia. Ni kesemua ni adalah satu. Extension 3 satu. Saya jangkakan yang wave 3 nanti akan ke metode kat sini. Tak ada. Korang carilah mana-mana. Tak ada orang cerita macam kita belum masuk market dynamic lagi ni. Jangan. Kalau settle habis malam ni, AV sakit dada, bukan sakit kepala, semua sakit. Boleh? Okey, biasanya tip dia extension 1 bila ada news event besar, extension 1. Tak ada dalam buku, anda ambil lah buku mana-mana. Ni daripada pengamatan dan trading pengalaman, itu je. Tak ada, ambil. Rugi tak ambil Itu dalam buku saya. Saya bagi kat orang, suruh orang publish. Dia pergi buat benda lain kat buku saya. Pening kepala aku. Patutnya dah keluar buku tu. Kan saya cerita tahun lepas nak keluar buku kan. Bukan saya lah, saya suruh orang lain. Tapi orang, saya dah bagi kat somebody, tim saya, tapi dia jual sikit-sikit, saya pun tak faham apa dia nak buat. Saya tak ada ambil duit. Saya bagi free je kat dia. Okey. Ini adalah dan wave 3. Currency dan saham biasanya ada nampak wave 3 extend. Commodity, bagi siapa yang buat FCPO, CPO, commodity, gold not really, tetapi lebih kepada industrial, copper, corn, wave 5 extend. Boleh? Sabar Adi, sabar. Jangan pecah kepala. Bengkak tak apa, pecah jangan. Saturated kelak. Jangan banyak sangat. Okey. Last. Kita punya topik 3 malam ni, iaitu kepada motif Minggu depan kita akan cerita pasal korektif. Minggu 1 lagi pasal apa? Pasal sequence. Minggu 1 lagi boleh. Okey. 3, 4, 5 extension ada soalan tak? Ada soalan tak extension? Gold spoon feed. Dah lah bagi education free, bagi chart, bagi outlook, bagi apa lagi? Mana nak cari?
Tak berapa faham extension. Extension ni maksudnya structure tu terus naik. Tapi ada berlekuk-lekuk. Simple je, Evi. Macam ni. Extension ni adalah apabila anda nampak ni mana nota-nota ni semua ada. Ni semua saya tak pakai. Ni tak pakai, ini tak pakai. Semua yang saya sebut ni adalah nota. Ambil dekat ni. Extension. Tak ada pula extension dalam nota ni. Saya keluarkan dia. Tahun lepas punya nota ada. Sekejap. Sekejap, saya cari. Tak ada. Saya keluarkan daripada nota ni. Dia sama je rupa dia. Cumanya, instead of sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam motif. Dalam motif dengan extension, dalam lekuk ni kalau kita kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia jadi macam tu. Dia banyak je. Kalau ada lebih daripada 5 kan, anda tahu dalam ni ada 1, 2, 1, 2 dan whatever lah rupa dia. 3, 4, 5. Ini jadi 3, 4 dan 5. Dia ada pecahan kecil-kecil dia. Itu extension. Motif dengan lanjutan tu extension. Ya. Lama tak tengok bahasa Malaysia. Sendiri tulis. Motif dengan lanjutan. Dia kecil. Dia naik. Dalam katalah extension wave 1 kan. Anda tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu naik balik kan. Jumlah lekuk dia kan. Instead of 5, jumlah lekuk dia 9. Dalam ni ada. Ni. 9, 13, 17, 21. Instead of anda tadi satu cycle di mana kita ada 5 dengan 3. Instead of anda ada satu cycle 5 dengan 3. Ada orang gunakan ini sebagai teknik. Satu teknik yang antara teknik famous dalam edit wave, iaitu instead of yang biasa, ini yang biasa. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Satu cycle price mempunyai 8. Ingat 5 campur 3. Instead of 5 dengan 3, di sini dia naik macam ni. 1, 2, extension. 3, 4, 5, 6, 7. Ini tak dapat habis, tahu tak? Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia tak dapat. Dia akan ada 8, 9. Dia kena ada macam tu. Dia kena ada macam tu. Kalau dia 1, 2, 3, 4 kita habis macam ni, ada kira lekuk dia kan. 1, 2, 3 tak ada lekuk, dia naik je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia buat correction dekat sini 1, 2, 3, something is wrong dengan chart ni. Ada kena tengok di belakang ni, ada kena draw balik. Kalau ada tampak macam ni dan ini ketara sebagai satu motif, something tak kena dengan chart ni. Anda kena recount balik yang belakang ni, jadikan ini sebagai 7 swing ataupun sebagai 9 swing. Maksudnya anda kena buat macam ni. Ketua kadang-kadang anda nampak chart saya kan, saya lukis macam ni. 1, 2, 3 saya macam ni, kecil. 4 dan 5. Kita kena habiskan dia macam ni. Instead of, kadang-kadang anda nampak chart saya kan, ada yang ini yang biasa, orang lain akan lukis macam ni. 3, 4, 5. Anda akan nampak banyak Elliott chartist, dia akan buat macam ni. Depend kepada instrumen. Kalau currency dan saham, saya akan letakkan 3 macam ni. Dan saya akan pecahkan kecil ni. Dalam ni saya akan pecahkan kecil dia.
Okey. Jadi ingat, ini penting ya. Benda ni something yang amat-amat penting, iaitu kepada nombor-nombor ni. 9, 13, 17, 21. Itu adalah diagonal. Lepas ni kita sentuh diagonal. Okey? Boleh? Kalau kita tengah jangkakan ini sebagai wave 3, dan wave 1 kita motif, wave 5 kita motif, kalau kita ada 3, 1 tak extend, 3 tak extend, wave 5 kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anda kena extendkan dia. Anda jangka akan ada berlaku benda ni. Kita belum masuk lagi bab tu, iaitu mengenai diagonal. Okey, itu adalah extension. Extension salah satu lekuk dia berlaku, dan jumlah-jumlah lekuk dia, jumlah-jumlah lekuk ni, itu adalah untuk extension. Okey, yang ketiga membawa kepada motif dikenali sebagai diagonal. Okey, diagonal dibentuk oleh dua jenis. Yang pertama adalah diagonal dibentuk oleh 5. Okey, diagonal yang dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini struktur biasa. Macam mana kita tahu dia diagonal? Benda pertama adalah wave 1 dan wave 4 bertindih. Itu clue kita yang pertama. Okey. Dan yang kedua adalah RSI dia. RSI yang dekat sini, dia kecil. Maksudnya macam sini kan, 1, 2, 3, 4, 5, ada divergence. Lepas tu ini tinggi, kan? RSI dia kecil macam ni. Dan dia masuk macam ni. Itu diagonal. Ini tak boleh dibentuk dalam wave 3. Tak boleh. Dia kena wave 1 ataupun 5 ataupun A ataupun wave C sahaja. Itu diagonal. C dalam flat ataupun C dalam zigzag. Tak apa. Itu diagonal. Biasanya diagonal ni yang anda nampak pattern. Ya, anda nampak sama ada pattern lah biasanya. Kalau anda akan nampak satu pattern. Satu lagi, diagonal juga boleh dibentuk oleh struktur A, B, C ataupun W, X dan Y. 1, 2, 3. Ni yang anda nampak dekat chart tu. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3 dan 3. Yang wave 4 dia, RSI dia kecil. Kebiasaannya. Ya, tapi tak semestinya. Tapi salah satu clue dia lah. RSI dia kecil. Dia tak ada momentum. Diagonal ni. Kalau dia ada momentum, semua dia ada momentum. Maksudnya ni momentum, sini momentum, sini. Anda akan nampak RSI yang berkecamuk. Tapi dia tetap naik je. Itu juga adalah satu diagonal. Jenis macam ni tak ada RSI. Tak. Dia sama ada diagonal dibentuk oleh indecision. Tak ada decision yang jelas dalam pasaran. Itu sebabnya diagonal. Dan tak ada momentum. Sebab itu sama ada anda akan dapati RSI dia yang agak flat, yang agak sideways macam ni, ataupun RSI dia yang besar macam ni. Tak ada decision yang jelas dalam pasaran. Itu diagonal. Divergence tetap ada. Kalau sini adalah 5 wave dalam ni.
Dalam yang kecil dia tetap ada. Tapi kalau dia 3 wave, tak ada divergence. Faham tak? Kalau anak dia ada 5 wave, then ada divergence. The thing is, 5 wave kat sini tetap ada divergence. Yang wave kelima dia tetap ada divergence. Ada tips nak lukis alien wave cepat? Praktis banyak-banyak. Yep. Anda tak dapat lukis W, X dan Y kalau sini adalah wave 3 dan 4 dan anda sedang tengok wave 5. Jumlah lekuk sini adalah sama dengan W, X, Y, X dan Z. Triple correction. Jumlah lekuk dia. W, X, Y, X dan Z. Nampak tak dia sama? Bahasa manja kita. Pening kepala galih tu, Bat. Faham? Itu diagonal. Diagonal, sekali lagi saya ulang, wave 1, wave 5, A ataupun C. Boleh? Move 1 diagonal, wave 3. Tak semestinya. Tapi biasanya, biasanya antaranya lah, antaranya lah, Wimon. Kalau diagonal berlaku wave 1, wave 3 extend. Bukannya momentum, extend. Kebiasaannya. Extend. Tak berapa faham yang diagonal. Bab mana yang tak faham? Tulis diagonal ni sini. Diagonal ni adalah apabila mana-mana syarat yang ini langgar. Faham tak? Katalah wave 3 wave 4 masuk wave 1. Wave 3 tak sampai 1618. Then you suspect ini adalah diagonal. Faham tak? Instead of ini menghabiskan 3, kita jangka ini adalah 1 ataupun 5. Tu antara kenapa anda tengok diagonal ni. Katalah, lagi kita ambil gold. Katalah, gold apa? Kita ambil lain lah dari tadi gold. Kita tengok copper, minyak, lain-lain lah. Kita tengok kita tengok lain. Kita tengok minyak lah pula. Okey. Katalah anda sedang menjangka ini membentuk wave 3 kan. Ini wave 3. Ini contoh diagonal. Ini diagonal tau. Ini diagonal. Sebabnya dia membentuk wave 5. 1, 2, 3 ni tak. Ini bukan motif. Kalau tanya saya, ini bukan motif. Ini diagonal. Selagi dia tak sampai 1618, saya akan panggil dia diagonal. Saya tak panggil dia sebagai impulse. Faham tak? Selagi dia tak sampai, ini diagonal. Diagonal sama je. 4 ni tak perlu masuk 1. Yes, tak perlu. Ini pun diagonal. The moment dia lepas 1618, itu motif. Kalau sini motif, sini extend, 1. Kenapa kita nak tahu dia motif atau tak? Kalau 1 kita extend, 3 kita tak jangka dia extend. Faham tak? Itu sebab apa kenapa kita nak jangka dia diagonal ke tak. Faham tak? Kalau katalah sini kan, dia buat 1618, sini wave 3 ni, dia cecah 1618. Sini wave 3 kat sini, 3. Dan kita ada extension lagi, dan sini berlaku wave 4. Ni yang kenapa kita nak tahu dia diagonal ke tak. Wave 4. Ini wave 5. Lepas tu ini wave 1 kita. Ini wave 1 kita. Lepas tu sini wave 2. 3 kita tak jangka dia akan extend. 3 akan 5 wave yang biasa. Maksudnya 3 tu pergilah tapi tak laju sangat. Tak laju sangat. Sebab whatever move dah move awal. Itu sebabnya. Kalau nak tahu cerita di belakang ni. Boleh?
Dia satu jenis impulsive structure. Saya lebih suka gunakan perkataan impulsive structure sebab impuls saja terlalu besar dia punya ni. Impuls saja ada 3. Motif with extension dan diagonal. Diagonal tu salah satu pecahan dalam impuls tu. Jadi motif with extension dengan diagonal. Okey. Jadi impulsive structure ataupun satu struktur yang membawa kepada arah ada 3 jenis. Sama impuls ni. Terbalik aku. Faham? Okey. Ada soalan lain? Saya tahu semua dah penat dah. AV dah pening kepala. Tak apa. Paracetamol 500 mg. Tak apa. Dia yang ni InsyaAllah bila kita bercerita pasal impulsive structure nanti dan corrective structure, anda akan itu saja. Saya kena terangkan benda ni dahulu. Benda ni yang pening. Tapi the moment anda faham perkaitan Fibonacci dan structure dia, anda dah faham cerita yang saya sebut tadi, macam galih mula-mula kan. Bila anda dah faham pasal structure dia dan anda faham pasal Fibo, anda tak perlu benda ni. Benda ni cuma cantik je. Elliott wave, jangan bet your life dengan Elliott wave, tak ada apa-apa. Wave 5 boleh jadi 3-3-3-3-3. Itu je. Betul Roslan. Mula-mula sibuk dengan Elliott wave. Lama-lama Allah, itu je. Lepas tu kita ambil lah kalau kita tak jangka ini dah hujung. Dia tak thread lagi. Tapi wave 5, 1, 2, 3.6. Aku tunggu dia thread dulu. Aku jangka yang besar. Kalau yang besar tu ada incopy sequence, kita trade. Itu je. Incopy sequence dengan momentum sequence. Seriously. Anda tak akan dapat benda tu mana-mana. Seriously, anda pergilah belajar mana-mana Elliott wave. Tak ada orang cerita benda tu. Saya cakap betul. Sekarang ni dah start orang cerita. Bagus. Saya halalkan. Tolong sebarkan. Okey? Tak nak pening banyak sangat. Kita complete 3 pada malam ini, iaitu yang pertama adalah kita completekan pasal motif ni. Kita baru yang pertama ni tadi. Jadi kita baru saja cover yang pertama ni tadi. J, kalau tak faham yang cerita satu ni, don't worry. Sebabnya kita malam ni baru saja cerita bahagian ini. Jadi minggu depan kita akan cover bahagian korektif pula. Dan lepas tu sini, bahagian ni nanti anda akan senyum. Bahagian ni, alah, Zul cerita panjang-panjang, baik dia cerita terus aku nak masuk. Tak dapat. Saya kena terangkan 1, 2, 3, 4, 5 motif, impulsif, extension, semua tu tadi. InsyaAllah, the moment kita masuk yang bab 3 ni, impulsive sequence tu yang dia orang duk sibuk yang tu, dengan momentum sequence, InsyaAllah waktu tu anda akan tu je. Itu je. Boleh? Nota semua ambil dengan ni. Masuk iklan apa benda. Jam pasal counting. Jangan peduli time frame kecil counting. Lama-lama dia simple je. Seriously. Okay. Yang Fazlin tulis ni je. Anda ambil chart ni yang Fazlin tulis ni. Lepas tu anda ambil mana-mana chart. Orang tanya, macam mana aku nak buat Elliott wave ni? Macam mana nak start? Okey, yang chart Fazlin hantar tu, anda pergi tengok mana-mana chart. Kita buka lah satu chart apa. Bagi chart satu nama pelik. Nama pelik-pelik. USD Mexico. Bagilah bukan currency. Bagi susah sikit. USD MXN aku ada dia punya ni. I have dia punya lukisan. You will be surprised baca how many lukisan saya ada.
Mr. DIY saya ada. ZARMXN. Nah, Allah, pelik tu kita. Dosh ada. Dosh semua ada. Dosh ni semua ada. Mana? Bitcoin, cryptocurrency. Sekejap. Rajin dia orang ni buka chat. Roslan semua tu. Minta kat Roslan. Roslan ada chat Ebola, FCPO, chat Dosh semua ada. Ni semua ada. Chat ni semua ada. This whole chat semua ada. Apa? Kita tengok chat yang pelik-pelik. Nama pelik-pelik lah. Apa? ZARMXN. Itu memang tak pernah lukis. Ada. Ada chat dia. Okey. Ada tengok mana-mana chat dan cari yang full lama-lama. Ada tengok minyak masak. Okey, ada tak yang Fazrin beri ni, yang ni. Yang dalam nota ni boleh download nota ni dekat Discord tu. Mana? Okey. Ni cheat code dia. Ini cheat code dia. Yang sekarang ni bentuk dia lebih kurang mana satu dalam ni. Dalam ni mana satu. Dia 8 ni je. Sebab itu anda kena pergi kepada time frame yang paling besar, paling komplit kepada chat tu. Mana aku punya mouse ni? Okey. Anda kena pergi ni. ZARMXN ni abaikan yang satu terprint out satu ni. Bentuk dia lebih kurang macam mana? Buat macam ni. Kalau anda tak tahu bentuk dia macam mana kan, anda buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Anda buat macam ni. Kalau tak tahu macam mana nak lukis kan, anda ambil dan anda buang cat. Okey. Ni bentuk apa? Lepas tu anda tengoklah kepada cat ni tadi. Ni kan. Mana satu yang paling dekat dengan rupa ini? Dengan rupa ini. Dengan rupa yang ini. Mana satu? Segitiga ni. Segitiga. Kalau lukis segitiga tak habis lah kita. Okay. Satu assumption yang kita kena buat adalah sebab currency ni dia tak macam komoditi dan saham. Komoditi dan saham bermula dari kosong. Duit ni dia tak mula dari kosong. Tapi anda kena assume dari bawah ataupun dari atas. The thing is, kalau anda assume dia dari bawah, dia macam ni, ini kita assume dia dari bawah, kita akan anggap ini sebagai sama ada A ataupun 5. Faham? Anda kena assume satu. Cara dia market dynamic. InsyaAllah kita akan cover topik tu pada 4 minggu lagi. Lamanya kita ni. OCGN. No. OCGN. Faham? Either anda ambil yang macam ni, anda kena assume satu position dari bawah ataupun dari atas. Ataupun kalau anda assume, that's how anda melukis, starting melukis dia, sama ada anda daripada bawah ataupun daripada atas. Sebab je kalau anda daripada atas, di sinilah kenapa market dynamic tu penting. Adakah kita dari atas ataupun dari bawah? Nampak? Kalau dia macam ni, ini cerita lain. Ini cerita lain. Okey, ZARMXN ni dia sama dengan apa? Siapa tahu? ZAR mewakili apa? MXN mewakili apa? Siapa tahu? Kalau kita dari atas, ini adalah something else. Ini mungkin W, A, B dan C, W, X, lepas tu ke bawah. Jadi anda kena ambil satu position. ZARMXN ni sama dengan apa chart dia? Nah. ZAR. Come on. ZAR. Mata wang South African Rand. Dia keluar apa banyak? Antaranya. Dengan MXN ni. Alang-alang kita tak cerita benda ni. Ni sama dengan
kepada masa dia. Bandingkan chart dia. Masa dia ni tak dapat sama je. Saya bandingkan masa dia dulu. Okey. ZAR MXN ni. Kenapa? Siapa tahu kenapa saya ambil assumption tu? Sebab yang satu tu naik sini, yang satu ni turun. Ya. Kan? Fahamkan South Africa ni pengeluar gold. Mexico tu pengeluar silver terbesar dunia. Sebab tu kita ambil gold dengan silver ratio. Kalau gold dengan silver ratio, kita jangka ke bawah, ZAR ni akan lagi ke bawah. Faham tak? This whole thing adalah satu retracement. Satu move dia kan? Tu. Oh, okey, faham. Faham tak? Tak, daripada sudut ekonomi base 2 ni lah. South Africa ni pengeluar gold. Mexico silver ni, Mexico ni pengeluar silver terbesar. So kita ambil assumption ada kaitan dengan XAU, XAG. XAG ni kita ada, ni yang kita hari ni, kita baru belajar benda ni, yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Macam mana kita nak tahu ini jatuh lagi? Di sini yang kita cerita pasal incomplete sequence dengan momentum sequence. Sini kita assume dia buat correction dan RSI dia pun reset. Nampak? Sini yang kita jangka another 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jadi mula-mula anda fahamkan yang 5 ni dahulu. 5 ni boleh bentuk oleh oleh 3 benda. Sama ada dia dibentuk oleh motif dengan extension ataupun motif ataupun diagonal. Yang 5 ni. Tu yang RBS SBR tadi. 1, 2, 3. Anda sedang belajar pasal benda ni dahulu. Sebelum nak sampai nak entry, anda kena belajar apa yang kita katakan valid sebagai satu trend. Tu sebab dia. Jadi kita akan belajar satu-satu structure ni. Boleh? Nanti kita akan tengok kepada pergerakan. Jadi satu-satu. Jangan rush. Orang belajar Elliott Wave ni ambil bertahun sebenarnya. Saya tak nak anda buat buku. Saya nak anda trade. Jadi ada perbezaannya. Saya akan tunjukkan. So saya kena jelaskan satu-satu. Sebelum kita nak pergi exam, anda masuk sekolah belajar membaca dulu. Jadi satu-satu. Boleh? Okey? Jadi kita sambung balik bila? Kita sambung balik insya-Allah pada minggu depan. Anda pilih masa. Jadi kalau nak kita buat insya-Allah pada minggu depan pada masa yang sama lah. Di Discord juga? Discord juga, lagi senang. Yalah. Timing mau kena faham yang ni kan 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5 tadi dapat semua. Tak. Don't worry. Ini semua nanti anda akan kata alah tak perlu. Tapi bagus untuk anda tahu. Sebab ni kalau anda nak lukis, belajar ni macam mana aku nak lukis. Cara dia pergi time frame yang paling besar. Contoh pergi time frame yang paling besar. Kita ambil kita ambil Bitcoin. Kita ambil Bitcoin. BTC US dollar. Kita ambil Bitcoin kan. Okey, kalau chart ini, chart Bitcoin ni kan. Chart ini kita ambil US dollar. Kita ambil dekat ni Binance. Sama je. Kat mana yang panjang chart dia itu BTC US dollar. Kat mana yang banyak itu Bitfinex ke? Bitfinex. Okey. Kalau kita tengok BTC US dollar ni kan.
Dan kita tahu aset ni mula direkodkan pricing dia sekitar 2007 sebelum tu, lebih kurang lah. Ini lebih kurang sama dengan chart mana? Ini sama dengan grafik yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Cara dia sama. Paling simple. Paling simple. Anda lukiskan lekuk-lekuk dia. 1, 2, ni rupa. Ni anda nak tahu ini ada 3, 4, 5 simple. Anda tarik Fibo. Kan? 1, 2. Ada 1618 tak? Kalau ada 1618 dan dia buat correction besar, simple dia. Kita habiskan dia dulu untuk letak 1, 2, 3, 4, tak masuk 1, nampak tak? Dan 5. 1, kita jangka 2, jangka 3. Jangka benda ni. Nampak tak? Nampak tak? Ni bentuk dia. Kalau anda nak ni, letak alihkan macam ni. Supaya anda nampak cantik sikit. Nampak tak dia bentuk 5? Kalau kita jangka dia. Boleh? Boleh. Tidak, belum penat lagi. Betul ke? Tapi bagus dia lihat wave ni kan, dia kasi tunjuk arah yang akan jadi kan. Tengok kalau macam ikut, tengok dia jadi macam tu head and shoulder sudah. Kalau akan datang lah. Kalau betul ramalan tu begitu kan. Gunakan dia bersama dengan anda punya teknik. Saya ada teknik saya sendiri untuk trade Elliott Wave. Kalau anda dah ada teknik dan anda faham pergerakan dia, jadi anda tunggu pergerakan tu kepada teknik anda. Itu je. Masalahnya ramai trader, dia tengok satu candle, oh ini naik, aku tekan. Itu masalah. Itu masalah betul. Itu biasa. Itu biasa dan tak ada disiplin. Okey? Jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita bersama lagi pada minggu depan. Kita try lah buat tiap minggu. Minggu depan kita akan masuk kepada bab korektif. Yang 2, yang 4, yang A, B, C tadi. Yang 2 dan 4 sebenarnya. Dalam time frame yang besar dia 2 dan 4. Itu saja. Kita akan sambung insyaAllah pada minggu depan. Terima kasih semua. Thank you je. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.